pasal molecular polarity kan. Jadi kita nak buat sedikit exercise yang berkaitan dengan molecular polarity. So by right, molecular polarity ni is quite very important lah sebab dia sebenarnya sangat berkait rapat dengan teori yang kita dah belajar sebelum ni lah. Yang mana kita belajar sebelum ni pasal VSEPR teori ni. Yang pasal shape tu lah. Trigonal planar, tetrahedral semua tu. So bercerita pasal molecular polarity, you can refer to slide ni. This slide. Yang mana one of the most important things that you should know adalah setiap boleh dikatakan most of covalent bond adalah bond ikatan tu sebenarnya kebanyakannya adalah polar bond. Apa maksud polar bond tu? Contohnya kalau kita ada HCl kat sini kan. Jadi kita tahu bond antara hidrogen dan klorin ni, this is, the slide. Megan tak ni ke? Tak apa? Tak share screen ke? You tak ada nampak? Tak tahu lah, saya je ke? Sebab saya tak nampak pun screen tu. Tak ada pun tak Tertutup meter. tak nampak. Tak nampak meter screen. Dah keluar. Saya baiklah cakap, kalau tak setengah jam dah memang dia cakap seorang-seorang. Okay, sekarang macam mana? Boleh nampak ke? Baru je nampak. Because sebenarnya Meda tak tekan stop broadcasting pun. Kenapa? Tak nampak sekarang? Nampak tak? Nampak. Dia. Nampak. Okay. Alright. So bila kita cerita pasal polar bond ni, sebenarnya kebanyakan bond adalah polar. Contohnya kalau HCl. Hydrogen chlorine ni dia punya ikatan ni adalah polar. It is because of, kalau kita cerita pasal polarity dan kita kena tahu pasal different in electronegativity. Maknanya kita dah tahu dah electronegativity adalah ability for an atom to attract electrons kan. Jadi yang ni pun kita dah belajar dah trend dia, yang mana daripada kiri ke kanan electronegativity increases. And in fact kita tahu chlorine ni adalah halogen. So dia memang more electronegative kan. Jadi kalau kita tengok dekat sini ada simbol partially negative. Meaning that bila chlorine ni dia ada tarikan yang kuat terhadap elektron, dia macam magnet yang menarik elektron terhadap diri dia, makanya dia akan bersifat partial negative. Kenapa partial negative? It is because of, bear in your mind, this is covalent bond. Covalent ni dia memang tak donate elektron kan, mereka masih kongsi. Cuma chlorine ni dia memang ada kekuatan ekstra lagi untuk tarik elektron, menyebabkan elektron tu terseret lebih ke arah chlorine. So sebab tu dia adalah a partially negative end dan hydrogen is a partially positive end. So mana-mana chemical bond yang ada ni, then you juga boleh guna arrow yang special. Arrow yang special maksudnya arrow ni pointing daripada daripada hydrogen kepada chlorine, menunjukkan kita punya electron density semuanya shifted towards chlorine. Jadi bila kita ada this special arrow, memang arrow dia memang ada hujung dia memang macam ni. Itu sebab itu adalah arrow untuk polarity. Jadi bila kita ada partially negative, partially positive, maksudnya bond tu adalah a polar bond. Jadi kita boleh katakan kebanyakan bond adalah polar, kecuali contohnya kalau bond yang tak polar adalah bond yang terbentuk antara same type of atom. Contohnya chlorine dengan chlorine. So because of chlorine dengan chlorine memang tak ada beza lah dari segi different in electronegativity. Maka mereka ni bonds form between chlorine and chlorine ataupun mana-mana dua atomic molecule yang sama, makanya all of these are example of non-polar bonds sebab dia tak ada partially negative and partially positive. Okay? So itu benda pertama yang you all kena faham under molecular polarity. Seterusnya, sebenarnya bila kita ada molekul pula, contoh kalau kita ada CCl4 like this, okay? Kalau ikutkan dalam molekul ni kita ada 4 carbon chlorine bond, 4 CCl bond. Okay, and then after that, kita tahu every single CCl bond ni adalah a polar bond sebab kita tahu antara carbon dengan chlorine, chlorine more electronegative, makanya arrow semua pointing ke arah chlorine. Semua macam ni. Jadi kita kata dalam CCl4 molekul ni, dia ada 4 ikatan polar. Okay, 4 polar bonds. Okay, so 4 polar bonds. So bila ada 4 polar bonds, okay, secara keseluruhan, as a whole, CCl4 as a molecule is actually a non-polar molecule. Macam mana pula kalau dia ada polar bond tetapi secara keseluruhan dia adalah sebiji molekul yang non-polar? Macam mana tu dia boleh jadi? Then this is actually because of, in order to determine whether the molecule is polar or non-polar, then apa yang berlaku adalah
dia kita kena tengok based on dipole moment namanya. Okay, nama dia adalah dipole moment and the symbol is macam ni dia punya symbol. And this symbol of dipole moment adalah sebenarnya mengambil kira vector quantity. Have you learned about vector quantity dulu? Ada. Okay. So vector quantity is about what? Ada direction, Ada direction dan juga magnitude. yes, magnitude and also direction. Jadi disebabkan oleh dua benda ni lah yang menyebabkan walaupun all bonds in CCl4 are polar, but as a whole CCl4 is a non-polar molecule. Okay, disebabkan oleh kita consider the vector quantity, magnitude and also direction. So macam mana kita nak apply to that molecule? Then cara dia adalah kita akan tengok kepada flow of arrow, direction of arrow. So sebab tu benda cakap dalam polarity arrow ni penting. Kita kena tahu ke mana direction dia. Jadi sebab tu kalau kita tengok as a whole, kita tengok simple macam ni je, yang mana arrow ni dia ada opposite direction. You nampak dia ada arrow ke atas, okay? Dan juga dia ada arrow yang ke bawah ni. Maknanya ada arrow in opposite direction. So when the arrow ni dia ada opposite direction and on top of that dari segi magnitude. Magnitude ni bila kita cerita pasal magnitude sebenarnya kita tengok dari segi delta En. So antara karbon dengan klorin, maknanya dalam molekul ni kita punya delta En adalah based on different in electronegativity antara karbon dengan klorin. Jadi semua bond, keempat-empat bond ni dia punya delta En sama. Sebab bonds kita ni semuanya antara karbon dengan klorin. So keempat-empat ni ada sama delta En. Jadi delta En dia sama. Lepas tu pada masa yang sama, direction, flow of electron dia berada pada ada opposite direction. Ada ke atas dan juga ada ke bawah. Tak kira lah bawah tu ada 3 arrow pun, as long as in general kita nampak ada arrow yang opposite direction. So we can say that the effects of each bond can be cancelled out. Okay, tengok ayat dia kat sini. Ayat dia kat bawah ni, you boleh follow je. Dia kata, the molecule as a whole however is non-polar. Kenapa? It is because of all the polar bonds are pointed to different direction. As I said tadi, kita cerita pasal vector quantity. Ada direction yang berbeza, opposite dan dia punya magnitude sama. Then the effects of each bond can be cancelled out, causing that dipole moment, the resultant. I would prefer kalau you all guna perkataan the resultant sebab kita ambil kira keseluruhan. So the resultant dipole moment will be equals to 0. Kalau ikut secara vector quantity lah, dia punya dipole moment is 0, maka kesimpulannya CCl4 is a non-polar molecule. Okay, itu cara nak explain dia. Tapi cara senang, tips dia macam mana kita nak tahu molekul tu polar or non-polar, dan kita tengok kepada terminal atom. Kalau molekul tu dia punya terminal atom semuanya sama, tak ada lone pair. Dia tak ada lone pair, kriteria dia. Dia tak ada lone pair, semua terminal atom dia sama, then this type of molecule will be non-polar molecule. Is that clear? Clear, madam? Okay, itu so kena ingat lah dia punya tips tu tadi. Okay, and tak kira lah apa jua bentuk dia. Maksudnya kalau tak ada lone pair, maknanya kita refer kepada 5 basic shape tu lah. Linear, trigonal, planar sampailah kepada octahedral. Makna geng-geng yang molekul yang ada 5 basic shape ni, mereka semuanya adalah non-polar molecule sebenarnya. Contohnya BF3, contoh lagi PCl5, SF6. So all of these are example of non-polar molecule. Jadi dengan cara ringkasnya macam mana kita nak hafal? Kalau tak ada lone pair, semua terminal atom sama, non-polar. Okay, tapi cara nak explain, kalau soalan kata explain your answer, dan keyword dia adalah you all kena bagi tahu dia adalah resultant dipole moment dia adalah equals to 0. Kenapa kosong? Then is explanation dia kat sinilah dia punya point yang penting. I pointed to different direction. Okay, alright. So seterusnya kita tengok contoh yang molekul ni pula. This is CHCl3. So apa bezanya kalau you all tengok dekat Lewis structure dia? Okay, Lewis structure dia kita tengok bentuk dia sama macam tadi. It's a tetrahedral. Tadi pun tetrahedral, yang ni pun tetrahedral. Cuma bezanya sekarang kalau kita draw the arrow, carbon dengan hydrogen, of course carbon more electronegative. Jadi arrow kita pointing ke arah carbon. Lepas tu antara carbon, klorin lebih electronegative.
So nampak tak apa perbezaan antara molekul pertama dengan molekul tadi? Molekul tadi dengan molekul ni. What's the main difference in terms of arrow? Nampak tak? Tadi kita arrow kita tadi ada yang pointing ke atas kan? Sebab tadi ke atas dia Cl. Jadi maknanya arrow kita pointing ke arah klorin. But in this molecule, the molecule is hydrogen. Jadi maknanya sekarang ni kita punya susunan arrow tu semuanya pointing to one direction only. Okay, faham ke? So the same direction lah. Yes, okay. So maknanya dalam kes ni arrow dia berada pada same direction. Movement dia tu, flow dia tu berada pada same direction. Berbeza dengan molekul yang pertama tadi. Molekul pertama tadi ada arrow up dan juga arrow down. So it is in opposite direction. But in this case sebenarnya dia punya resultant dipole moment, kalau kita lukis arrow besar to show the flow of electron, dia sebenarnya pointing ke arah one direction only. So maknanya tak ada pun the cancelling effect between each bonds. Okay. So maknanya this kind of molecule memang dia akan hasilkan a polar molecule. So ayat dia, in CHCl3 each bond is polar. So kita tahu dah ikatan bond tu, every single bond yang kita ada dalam molekul ni memang polar. Tetapi as a whole, as a molecule, yang mana kita tengok kat sini, the polar bonds are pointed to the same direction. So sebab tu, bila kita nak determine whether the molecule is polar or not, then syarat dia you all kena lukis ikut geometri yang betul. Kalau dia tetrahedral lah kena lukis dalam bentuk tetrahedral. Kalau dia bentuk band, kena lukis dalam bentuk band. Sebab shape menentukan flow ataupun arrow kita. Okay. So daripada sini dia kata same direction, so the polar bonds are combining ataupun the effects of each bond cannot be cancelled out. Sebab dia tak ada yang berlawanan arah. Jadi effect tu tak boleh dibatalkan. You cannot cancel out. So causing that, it will give us a non-zero dipole moment. So kalau non-zero dipole moment, it is a polar molecule. Okay, it's a polar molecule. Okay, got it? So tips dia kat sini adalah, okay, kalau molekul tu tak ada lone pair, tapi terminal atomnya berbeza-beza. Ada terminal atom yang lain. Sebab antara hidrogen dengan klorin, of course dia punya different in electronegativity berbeza. Jadi maknanya dalam kes ni apa yang kita boleh faham, the presence of CH bond dalam molekul ni tidak boleh dicancelkan oleh mana-mana carbon chlorine bond sebab memang different in electronegativity mereka berbeza. Okay. So tips yang kedua adalah kalau kita ada molekul tak ada lone pair, masih lagi tak ada lone pair, tetapi terminal atom dia berbeza, automatically kita tahu molekul itu adalah a polar molecule. Okay, got it? Got it, madam. Yes, madam. Okay, you kena respond tau dekat madam sebab dekat iPad ni I cannot see you. Okay, madam hanya nampak slide je. Okay, alright. So now, what do you think? If you look at SF6 kat sini, polar or non-polar molecule? Agak-agak. Non-polar. Okay, so yes, it is a non-polar molecule. Kenapa? Kalau based on tips tadi kita tahulah kalau molekul tu tak ada lone pair dan dia berada dalam basic shape which is octahedral yang mana terminal atom dia semua sama. Kalau kita nak lukis dia punya arrow, you all tengok dia ada arrow pointing upwards dan downwards. Cancelling each other sebenarnya, yang atas dengan bawah ni. Yang ni pula cancel yang ni sebab dia berada different direction. Yang ni pun sama. So they can cancel each other. So menyebabkan dia punya resultant dipole moment will be equals to 0. Jadi as a whole SF6 adalah a non-polar molecule. Dia akan jadi polar kalau tiba-tiba salah satu fluorine ni digantikan dengan klorin. Sebab kita tahulah electronegativity antara sulfur klorin takkan pernah sama dengan delta En between SF. Jadi memang the effects of SCl bond tu tidak boleh di-cancelkan oleh mana-mana bond pun. Makanya dia punya resultant dipole moment will be not equals to 0. Okay, samalah ni, explanation dia sama Yang ni dia tak ada lone pair tapi terminal atom lain. Jadi dia adalah a polar molecule. So yang ni semua Meda dah explain dalam pre-recorded video, so I don't want to discuss detail. But now I want to show you what happen if we have this kind of molecule. Yang ni sebenarnya salah tau, you buanglah airborne ni. Okay,
Sebenarnya tak ada bond lah sebab this is lone pair, sebab Lewis structure untuk nitrogen untuk ammonia kan macam ni. It's a typo there. Sepatutnya dah tak ada bond kat situ. So kita sekarang kalau tadi kita cerita pasal molekul yang tak ada lone pair. Tapi sekarang bila dia ada lone pair, sebenarnya the presence of lone pair inside the molecule sebenarnya memberi a very significant effect to the molecular polarity. Okay, contohnya dalam ammonia ni. So kita tengok antara nitrogen dengan hydrogen, nitrogen is more electronegative. Makanya arrow kita semua pointing kepada nitrogen. Semua faham kan konsep arrow ni? Dia pointing ke mana, semua faham kan? Faham. Okay. Faham. Jadi sekarang kita nampak tak? Kita punya arrow ni pointing ke arah one direction. Semuanya menuju ke arah nitrogen. Sini pun dah cukup dah sebenarnya nak membuktikan yang kita punya molekul ni is a polar molecule. But on top of that sebenarnya lone pair ni kita tahu dia adalah elektron. Lone pair of electron, dia adalah elektron, pasangan elektron. Jadi nitrogen sendiri memang dah ada ability to attract electrons towards itself. Tambah lagi dia ada lone pair, makanya area di sekeliling nitrogen tu will become a very partially negative area. Berbanding dengan hydrogen tu dia akan jadi a partially positive area. So definitely dia punya resultant dipole moment dalam kes ni, kalau kita nak lukis arrow besar. Arrow besar ni representing the resultant dipole moment lah. Jadi kalau kita lukis arrow besar ni semua pointing ke arah nitrogen. Tak ada pun yang boleh opposite direction. Jadi maknanya this is also an example of polar molecule. Jadi the third tips. So ni tips yang ketiga lah tadi melibatkan molekul yang tak ada lone pair. Tapi bila molekul tu melibatkan molekul yang ada lone pair, apa yang you all boleh ingat adalah ada lone pair, tak kira lah ada satu lone pair ke, dua lone pair ke, molekul ni akan jadi polar molecule. Contoh lagi Meda cakap kalau kita ada water. Okay. Water ni it is very significant to our daily life kan. Water, kita tahu water ni adalah polar solvent. So disebabkan oleh dia polar solvent, banyak kegunaan dia. Kita boleh buat air garam, kita boleh buat air gula sebab dia menyebabkan our solute garam gula tadi larut. Sebab apa? Sebab sifat dia polar. Dan disebabkan oleh sifat dia polar jugalah kita boleh consume water, which is very essential to our body. Very important for our body kan. Kalaulah ditakdirkan air ni adalah non-polar, makanya kita tak boleh minum air tu. Yang mana dia mungkin not giving good effect to our body. Jadi polarity ni dia memang bergantung kepada shape, bergantung kepada macam mana bonding pair dan lone pair tu disusun. Sebab andai katalah ditakdirkan water kita ni dia punya arrangement macam ni. Jadi kalau kita tengok kan dia punya molekul bila dalam keadaan macam ni, okay, pointing kepada oksigen sebab oksigen more electronegative. Arrow semua menuju ke arah oksigen. Okay, and on top of that kita punya lone pair ni dia ada atas bawah. So dia macam nampak symmetrical lah. Lone pair satu atas satu bawah. So dia punya distribution tu lebih symmetrical. Menyebabkan mungkin water molecule akan jadi non-polar. Tapi yes, this is not a right arrangement. So kita abaikan dia. Yang mana yang sebenarnya kita tahu arrangement of water adalah dalam bentuk macam ni. Jadi bila kita tengok ni, arrow kita pointing kepada oksigen. Yang mana on top of that dia ada lone pair lagi dua ke atas tu, makanya hujung ni dia akan jadi partially negative area, ini partially positive area. Meaning that dia punya resultant dipole moment is not equals to zero. Makanya molecule of water adalah a polar molecule. Jadi itulah kesimpulan dia tadi. Yang mana molekul yang ada lone pair, tak kiralah satu atau dua, then it will be polar molecule. Okay, boleh? Boleh. Okay. Tetapi sebab ada ayat sambungan dia. Tetapi ada exception. Okay. Ada exception untuk kes ni yang mana senang je. You ingat exception dia ni melibatkan dua jenis geometri. Dua jenis geometri yang mana dia melibatkan square, planar dan juga linear. Tapi linear ni bukan linear yang 2 plus 0 tapi dia melibatkan yang 2 bonding pair plus 3 lone pair. Okay. So contoh square planar ni ada bagi Xenon F4 lah.
Okay, xenon F4, this is an example of square planar sebab kalau korang kira number of electron domain dia ada 6 tetapi dia datang daripada combination 4 bonding pairs with 2 lone pairs. Jadi sebab itulah nama dia adalah square planar sebab dia datang daripada combination 4 bonding plus 2 lone pairs. And bila square planar memang susunan dia macam ni kan, kita akan tahu dia punya susunan macam ni. So dalam case ni bila kita tengok based on arrangement of square planar, automatic kalau you all tengok, oh okay, xenon F4 ada 2 lone pair, makanya dia adalah polar molecule kan. Tetapi unfortunately ada exception untuk square planar. So kena ingatlah ni, kena tulis kat mana-mana. Memang dia punya petua dia, tips dia adalah molekul yang ada lone pair will be polar molecule kecuali square planar dan juga linear. Linear yang 2 bonding pair plus 3 lone pair. So kenapa contohnya tengok kat sini, xenon dengan fluorine, fluorine lebih elektronegatif. So arrow kita pointing ke arah fluorine. Ini pun sama, pointing ke arah fluorine. So disebabkan oleh kedudukan macam ni, kita tengok kita ada arrow ke kiri dan juga kita ada arrow ke kanan. So maknanya we can see an opposite direction of arrow. Satu ke kiri, satu ke kanan. So they are cancelling each other. Okay, lepas tu mesti you cakap kan dia ada lone pair tu. Tengok pula susunan lone pair dia. Berbanding dengan water tadi, kalau kita compare balik dengan water dia punya lone pair tu berada pada same side. Dua-dua tu berada pada oksigen on the same side. Berbanding dalam xenon F4 ni, dia punya lone pair tu satu ke atas, satu ke bawah. Jadi, square planar ni sebenarnya symmetrical structure. Okay, it's a symmetrical structure. So, bila kita sebut perkataan symmetrical, it is understood that dia punya electron distribution tu adalah equal. So, bila equal, dia tak ada partially negative and partially positive. So, square planar ni sebenarnya representing molecule with lone pair tapi dia punya resultant dipole moment is equals to 0. Okay, are you following me? Ya, madam. Okay, so contoh lagi linear ni, linear yang mana tahu? Okay, because I cannot remember the molecule, saya bagi general dulu. Okay, A, B, so katalah this is molecule yang mana B kita ni adalah more electronegative. So sebab dia 2 bonding pair plus 3 lone pair, so susunan dia jadi macam ni kan. Katalah B ni more electronegative, so dia akan pointing ke B. Jadi kita akan nampak the direction of arrow tu clearly ada ke kiri, ada ke kanan. So the effects of each bond can be cancelled out. And dia kan ada lone pair tapi again lone pair dia ni disusun in both side. Kat belah kiri ada, belah kanan ada ataupun atas ada, bawah pun ada. So it is also equally distributed. Tak kira lah belah atas tu ada 2, belah bawah tu ada 1. Tapi janji maknanya dua-dua side ada lone pair, then dia adalah a symmetrical structure. So, kesimpulannya kita boleh kata as a whole untuk molekul ni, sama ada dia polar ataupun non-polar. Pertama, kalau dia tiada lone pair, same terminal atoms are always non-polar molecule. Kalau dia tak ada lone pair tapi terminal atom dia berbeza, dia akan jadi polar molecule. Okay? And untuk molekul with lone pair, in most cases they are polar molecule kecuali dalam square planar dan juga linear. Okay? Boleh Any question? Madam. Yes. So kalau dia apa tadi? Kalau lone pair, dia akan jadi polar molekul Ya, kecuali dia ni square apa? Square planar. Square planar atau linear? Yes, betul. Linear, ingat ya, linear ada 2 jenis kan? Linear 2 plus 0 dan linear 2 plus 3. So linear ni kita cerita pasal yang 2 plus 3. 2 bonding pair, 3 lone pairs. Okay. Yang ni kena tengok balik yang table shape tu lah. Okay, so sekarang kita buat latihan Kita buat latihan yang berkaitan dengan polarity tadi Okay, so kalau tadi kita dah tengok CCl4 is non-polar sebab dia sama terminal atom tadi. NH3 dan H2O both are polar molecule sebab mereka ada lone pair. It is unsymmetrical molecule lah kiranya. So agak-agaknya kalau Madam tanya korang, BeH2 ni polar or non-polar molecule? Polar. Kenapa polar? Ada lone pair ke? Lone pair. Tiada kan? Tiada.
Tiada Tiada. lone pair. Tiada Mana lone ada titik-titik tu? Tiada lone pair. Jadi kalau tak ada lone pair, then you kena remember kalau yang tak ada lone pair, dia akan jadi non-polar kalau terminal atom sama kan? Jadi you all tengok terminal atom dia sama ke tak sama ni? Sama. Sama. Jadi bila sama maknanya polar ke non-polar? non-polar. Non-polar. Yes. It is a non-polar molecule. Tak apa, kita buat latihan lagi. Okay, yang ni just to speed up the time. Medan dah lukis dah siap-siap dia punya Lewis structure dan juga dia punya molecular shape. Yes. Yang terminal tadi kita tengok yang mana? Saya keliru sikit. Okay, terminal ni adalah yang terikat pada central lah. Kan kalau masa kita lukis Lewis structure kan yang duduk tengah tu kita panggil central. Yang di sekeliling dia tu kita panggil terminal. So yang terminal dia H tu lah? Yeah. Okay. Alright. Sekejap Alright, so now kita sambung pula dengan exercise yang ni bawah ni. So ni Madam dah lukis siap dah dia punya Lewis structure. So bayangkan soalan dekat quiz tu dia memang akan determine the molecular polarity of SF3-. Dia tak bagi apa-apa, dia bagi formula je. Jadi maknanya bila soalan bagi formula macam ni, tak kira lah you nak tentukan molecular polarity ke, nak kira VSEPR teori dia bentuk trigonoplanar ke tetrahedral ke, memang step pertama dia adalah lukis Lewis structure. Jadi sebab kalau you all tak lukis Lewis structure, memang tak tahulah dia punya molecular polarity apa, dia punya shape apa. Tapi setiap kali kira lukis Lewis structure memang kena kira formal charge. Okay, sebab ni memang madam ulang daripada awal kelas lagi. Topik ni kalau you punya Lewis structure salah, memang the whole thing dia akan effect semua benda akan salah. So it is very important for you to be very careful on your Lewis structure. Yang mana mistakes done by the student adalah kenapa jawapan dia salah adalah Lewis structure dia tu salah. Dan punca kenapa Lewis structure dia salah sebab dia tak kira formal charge. Okay. So yang ni you kira lah dia punya formal charge, yang mana yes, because we are talking about ion kat sini. So memanglah formal charge dia tak akan dapat kosong. Tapi dengan syarat bila kita campurkan -1, kosong, 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 sama dengan charge dekat luar. Dan it seems like this is the best Lewis structure untuk SF3- lah. Okay. So daripada sini, okay, number of domain dia berapa? Dah lupa pula nak padam tadi. So you dah boleh nampak dah dia punya number of domain. Kita ada 1, 2, mana dah tak extra titik ni? Buang dulu. So kita akan tengok number of domain dia sebab dia ada 1 lone pair dan 3 bonding pair. Sekejap nak halau sikit ni. Kalau tak background sound keluar. Okay, so you can see that number of electron domain kita ada 1 lone pair campur dengan 3 bonding pair. Semua faham kan macam mana nak kira number of electron domain ni? Faham. Macam terpaksa je jawapan dia tu. Betul-betul faham kan? Sebabnya kita memang tengok kepada sekeliling central atom tu. Yang mana ini 1 domain, 2 domain, 3 domain campur dengan 4 domain. So it's a combination of 3 bonding pair plus 2 lone pair. So total dia adalah 5. So bila kita tahu number of domain dia 5, maka kita tahulah bentuk dia adalah T-shape. Yang ni kena hafal tau, jangan lupa hafal. So bentuk dia adalah T-shape, susunan dia macam ni. So what do you think? Is a polar or non-polar molecule bila susunan dia macam ni? Non-polar. Kenapa dia non-polar? Sebab dia ni apa? Sama. Okay, ingat tak tips tadi Mary cakap? Mula-mula korang tengok. Molekul dia ada lone pair ke tak ada lone pair? Ada lone pair. Ada. Oh, sorry. Dia punya lone pair kan? Lone pair dia 2 tau. Sebab itulah tadi dia ada titik. Sekejap. Betul lah ada titik lagi 2 kat sini. So, dia punya number of domain dia bukan 4, 5. Okay. 2 bonding pair, 2 lone pairs campur dengan 3 bonding pairs. Sebab tu dapat 5. 3 campur 2. 5.
Jadi bila 5 dan sebab combination dia adalah 3 bonding pairs campur 2 lone pair, makanya bentuk dia adalah T-shape. Okay, baru betul. Okay, sekarang go back to my question, polar or non-polar, then you kena tengok ada lone pair ke tak? Definitely yes kan, ada lone pair. So lone pair tadi mana cakap polar ke non-polar molecule? Polar. Polar. Kecuali square planar dan juga linear. So adakah dia square planar dan linear? Kan? Pola. Jadi dia adalah polar molecule lah. It's a polar molecule. Tajuk polar tak polar ni penting tau sebab dia benda ni, konsep ni yang kita akan guna untuk chapter terakhir. Chapter intermolecular forces nanti. So yes, it is a polar molecule. Okay, boleh faham Okay, kita cuba lagi. Molekul kedua. SiF3 minus. Okay, SiF3 minus. So kalau korang kira dia punya number of domain dia ini 1, 2, 3 domain dan ini 4 domain. Maknanya it's a combination of 3 bonding pair plus 1 lone pair. So total dia memang 4 kat sini, tapi disebabkan dia ada lone pair maka bentuk dia adalah trigonal pyramidal. Yang ni okey semua? Ya, ada. Okay. Okay, dah. So bila dah disusun dalam bentuk sebenar, you all cuma boleh tahu dia polar ke tak polar selepas susun dia dalam bentuk sebenar. Molecular shape dia yang sebenar. Jadi bila kita tengok kat sini, okey kita tahulah lone pair dia duduk atas, lepas tu you ada bond kat bawah tu kan. Jadi maknanya kalau you all draw the arrow, silikon dengan phosphorus, phosphorus pula fluorine is more electronegative kan. Jadi maknanya arrow kita pointing ke arah fluorine. Jadi you can see clearly the arrow is actually pointing to one direction. Okay. Bila dia pointing to one direction, by right kita tahulah dia punya resultant dipole moment is not equals to 0. So sebab itulah dia punya tips adalah bila molekul tu ada lone pair, kebanyakannya you all memang akan nampak dia punya arrow tu, dia punya flow of arrow adalah satu direction je. Macam contohnya kat sini kan, ini pula dia pointing ke arah fluorine atas. Ini dia akan pointing ke arah fluorine bawah. Nampak macam different opposite direction kan sebab ada satu atas satu bawah. Tapi dia ada satu lagi fluorine kat sini. Jadi arrow kita pointing ke arah fluorine yang belah kanan ni. Tapi dia tak ada lawan dia sebelah sana sebab lawan sebelah sana dia dah digantikan dengan lone pair. Menyebabkan yes, walaupun atas bawah ni is cancel out tapi yang kanan ni is not cancelling, is not cancelled by any other bond. So menyebabkan dalam case ni due to the presence of lone pair menyebabkan molekul yang mana-manalah lepas ni kalau you all jumpa T-shape semuanya adalah polar molecule. Okay, and then jadi maknanya sekarang ni molekul yang ni pun dia adalah also a polar molecule. So that's why as I said tadi dia punya kesimpulan adalah kalau ada lone pair dia akan jadi polar kecuali square planar dan juga dan juga linear. Okay. Alright. SF4 to minus ni madam tinggalkan untuk korang buat sendiri. Cuba buat dia punya Lewis structure, determine dia punya electron domain and then you all identify what is the molecular polarity. Okay, boleh? Boleh madam? So, Boleh. Okay, so seterusnya kita tengok okay satu lagi lah. PCl4 minus. PCl4 minus if you calculate the number of domain, it is 4 plus 1 lone pair. Okay, so menunjukkan dia punya shape adalah seesaw So bila seesaw sama juga kita boleh nampak kan ada satu lone pair. So bila ada satu lone pair automatically this molecule is polar or non-polar. polar. Polar. Yes. Okay, alhamdulillah. It's a polar molecule. Jadi satu lagi, if you look at CO2, if you draw the Lewis structure of CO2, it's going to be in this form. And bila kira number of domain, berapa domain dia you all? Empat. 4 ke 2 ke 3? Dua. 2. Ingat Dua. tak kalau kita nak kira electron domain, double bond ke triple bond ke semua kita kira sebagai satu. Jadi maknanya ini double bond tapi kita kira sebagai satu. Ini pun double bond tapi kita kira sebagai satu juga.
So which means that you all jangan confuse cara kita kira formal charge dengan electron domain berbeza. Kalau dalam formal charge memang kita kira every single bond. Tapi dalam electron domain kita kira multiple bond tu sebagai satu. Jangan confuse jadi sebab bila you salah kira electron domain tu, you boleh nampak dah impact dia, banyak impact dia. Katalah you punya Lewis structure dah betul. Tapi kira number of electron domain pula dah salah. Jadi rugilah dia tak dapat full mark kat situ. Okay, so dua electron domain maka bentuk dia adalah linear. So inilah dia punya shape dia. Is a linear shape molecule. So my question is polar ke non-polar? Arrow kita pointing dari mana ke mana? Carbon, oksigen, oksigen, carbon. Carbon, oksigen. Okay. So bila you lukis arrow dia, kita tahulah daripada carbon ke oksigen, carbon ke oksigen. So clearly kita nampak ada opposite direction of arrow. Yang mana daripada tips tadi kan kita tahu kalau tak ada lone pair, terminal atom pula sama, makanya dia punya resultant dipole moment is equal ke not equal? Equal to 0. Yes. So this is a non-polar molecule. Okay. Itu sahaja untuk yang berkaitan dengan molecular polarity. Siapa yang tak tengok lagi video, boleh tengok balik video because I think I use more example in the video. Okay, so sekarang Madam nak proceed kepada the next one. So yang ni yang semalam lah sebenarnya yang Madam ada screenshot, suruh tengok video juga. This is actually part 3. Kita dah masuk part 3 of the topic of chemical bonding. Ada yang baru nak join? Okay. So you can see that in this part 3, we are going to focus on the valence bond theory. So what is valence bond theory? Banyak dah teori yang kita belajar dalam topik ni. Tapi yang very significant adalah dalam part 1 hari tu, you all belajar dulu lukis Lewis structure kan. Bersama dengan konsep formal charge dan juga resonance. Itu yang kita belajar dalam part 1 yang mana including the exception to the octet rule. Itu kita punya fokus dalam part 1. And then bila kita masuk part 2 dan kita refer kepada VSEPR theory. So apa pula importance of VSEPR theory? VSEPR theory ni dia fokus kepada shape, bond angle. Yang ada 5 basic shape tu. Okay. And then kegunaan dia adalah daripada molecular shape ni kita boleh determine whether the molecule is polar or non-polar. Yang tadilah yang kita buat. Jadi dalam part 3 ni kita fokus pula kepada valence bond theory. So apa valence bond theory? Dia cerita kat kita a covalent bond forms when orbital of the two atoms overlap. Oh, jadi maknanya daripada awal kita tahu we are talking about covalent bond kan? And when we are talking about covalent bond, they are sharing electron. Jadi sekarang ni teori yang kita nak belajar ni rupanya dia cakap bila elektron ni dikongsi sebenarnya orbital tu bertindih. When orbital of two atoms overlap. Bertindih antara satu sama lain and kawasan yang bertindih tu adalah kawasan yang diisi pair of electron. Ada sepasang elektron kat dalam tu. A pair of electrons occupy the overlap region. So maknanya valence bond theory ni dia nak tengok kepada orbital mana yang sebenarnya bertindih dalam bond tu. Contohnya kalau kita ada HCl tadi. Kan? So kita tahu HCl ni sebenarnya antara hidrogen dengan klorin ni mereka berkongsi satu pasang elektron. Satu elektron mesti datang daripada hidrogen, satu elektron mesti datang daripada klorin. Jadi kita tahulah mereka berkongsi. Tapi elektron ni duduk dalam orbital mana? Jadi kita kena investigate benda-benda macam tu. Oh, so it seems like nampaknya hidrogen tu, elektron dia yang dia kongsi tu datang daripada orbital S. Lepas tu klorin ni kita tengok pula. Valence elektron untuk klorin duduk orbital mana? Oh, nampaknya dia berada dalam orbital 3p. Jadi maknanya dia melibatkan pertindihan antara orbital S dan juga orbital P. So inilah benda yang kita nak belajar dalam valence bond theory. Okay. Alright. So bila orbital bertindih ni, dia ada dua jenis orbital overlapping. Dua jenis. Satu pertama, the basic one, it come between, dia terbentuk hasil daripada head to head overlapping. So apa benda itu head to head overlapping? You will see this type of overlapping between S dan S orbital. Macam mana tu? Then you kena recall balik dalam topik atomic structure dulu. S ni bentuk apa? Orbital S bentuk dia macam mana? Bulat.
Bulat madam. Bulat kan? Jadi bulat. Jadi orbital S, bila dia bertindih dengan orbital S yang lain, dia punya overlap region tu, kawasan yang bertindih ni, sebenarnya is consist of a pair of electron. Dalam tu maknanya S yang pertama tu datang daripada atom pertama, S kedua ni datang daripada atom kedua. Jadi kawasan yang bertindih itulah adalah kawasan yang kita panggil sebagai covalent bond tu, yang selalunya kita lukis dalam bentuk line macam ni. So this line ni antara katalah HCl tadi. So line ini adalah sebenarnya representing the overlap region tu, kawasan yang dia bertindih tu. Jadi bila pertindihan dia tu, the orbital overlapping is head to head ni, kita kata dia berjumpa kepala dengan kepala ni, head to head. Then dalam valence bond theory, kita panggil ni sebagai sigma bond. Nama dia adalah sigma bond. Head to head antara orbital S dengan S, kita panggil dia sebagai sigma bond. Okay, so kedua, orbital mana lagi yang boleh tunjukkan head to head overlapping adalah bila S bertemu dengan P. And for your information, orbital S kita tahu dah tadi bentuk dia bulat. And P pula, kalau you all recall balik, dia bentuk macam dumbbell kan. And if you still remember, P ni ada berapa jenis? 3. Depending on the axis kan, X, Y, Z. Kalau dia lies on the X axis, maka kita panggil dia PX. Kalau Y, kita panggil PY. Kalau ni kita panggil dia sebagai PZ. So overlapping kan, tak kira lah apa-apa jenis overlapping pun, we always start with PX yang mendata dulu. Jadi maknanya kalau orbital yang kedua ni adalah orbital P yang bentuk dia adalah seperti dumbbell ni, kita sentiasa mulakan dengan yang mendata ni dalam orbital PX. Okay, so maknanya kat sini 1, 2, daripada S tu orbital daripada atom yang pertama, P ni pula, orbital P ni datang daripada atom yang kedua. So disebabkan oleh dia punya orbital overlapping kat sini, kita panggil sebagai head to head. So this is also an example of sigma. Nanti kita akan tengok lagi lebih banyak example. And then satu lagi adalah kalau kita punya orbital ni yang bertindih adalah P dengan P. So bila P dengan P, as I said tadi, memang kita akan mulakan dengan yang X dulu. Jadi ini daripada atom yang pertama, ini daripada atom yang kedua. So bila dia bertindih macam ni, then again this is also a sigma bond. Okay, so ini semua adalah an example of head to head overlapping that will give us a sigma bond. Okay, so now seterusnya adalah kalau kita ada yang kedua ni, side by side overlapping. So apa maksud side by side ni? Maksudnya dia bertindih sisi dengan sisi. And you will see this type of orbital overlapping bila kita ada orbital P tapi sekarang pada paksi Y. Pada paksi Y maknanya orbital P tapi berada pada paksi yang menegak ni, bila dia jumpa juga dengan orbital P yang paksi menegak ni, makanya dia bertindih sisi dengan sisi. So this overlap region adalah kawasan yang kita panggil sebagai pi bond. So sigma dengan pi ni sebenarnya covalent. Cuma bila kita cerita dari segi orbital overlapping, jenis overlapping dia, bila cakap so it's a sigma bond. So you should understand lah sebenarnya dia punya pertindihan tu berlaku head to head. It's a pi bond. So now we know that dia punya overlapping tu adalah side by side. Satu jenis lagi side by side adalah kalau ni PY, so satu lagi dia boleh berlaku antara orbital PZ dengan PZ. Maksudnya dia punya paksi tu yang sengit tu lah kiranya. So dia punya pertindihan ni is also will give us a pi bond. Okay, semua okey lagi ke? Ke semua dah lenyap? Okay, madam. Sidok. Jangan tidur. Sebab topik ni kalau ikutkan dalam quiz dengan final exam, soalan yang terakhir mesti keluar overlapping. Okay. Apa yang Madam nak tunjuk ni baru basic. Esok baru kita tengok a detailed example. Okay. So seterusnya kita tengok dulu. Contohnya kalau kita ada dua atomic molecule yang simple macam hydrogen gas. So kalau hydrogen gas ni kalau kita lukis dia punya Lewis structure macam ni je lah kan. Sekarang kita nak interpret line ni terbentuk daripada overlapping of orbital apa. So kita kena tengok untuk hydrogen ni dia punya orbital adalah 1s. Dan because hydrogen kan dia cuma ada satu je elektron. So that's the only electron yang ada pun. Dialah valence, dialah core. So yang terlibat dalam pembentukan ikatan kat sini ni adalah elektron yang ni lah. Yang mana hidrogen pertama kena bagi satu, hidrogen kedua kena bagi satu. Tapi syarat dia mesti follow Pauli lagi lah.
Kalau hidrogen pertama arrow up, maka hidrogen kedua kena arrow down. Still Pauli exclusion principle must be applied dalam kes ni. Jadi, bila kita nak lukis orbital overlapping, so kita tahu orbital dia S. Orbital dia S, makanya hidrogen yang pertama ni kita pun lukis bulat. So label dia sebagai hidrogen and orbital dia jenis 1s. Okay, berapa elektron dia ada? 1. So hidrogen yang kedua, makanya sama sebab dia masih lagi hidrogen. So hidrogen bulat juga sebab orbital dia 1s. So dia ada 1 elektron juga tapi it must be in a different spin. So nampak dia punya pertindihan ni adalah head to head, so it's a sigma bond. So kita boleh katakan every single bond is always consists of one sigma. Okay, setiap satu single bond tu it is a sigma bond. Faham ke? Oh, setiap kali dia kongsi satu elektron ada sigma bond. Satu bond, single bond. Oh, single bond. Yeah. Okay, nampak? Ni bila single bond, ni sifir dia. Sifir dia. Single bond is always consists of one sigma. Okay. Kalau kita ada double bond A, double bond B, katalah. So, setiap double bond sebenarnya is consists of one sigma and one pi. Itu dia punya combination dia. Nanti kita tengok dia lagi. Kenapa double bond is sigma dan pi. And then if we have triple bond, A, triple bond B. So, triple bond sebenarnya is always consists of one sigma. Yang tengah-tengah ni sigma. Bond yang atas ni pi. Yang bond bawah ni pun pi. So kena ingatlah sifir dia ni. Senang je nak ingat. Single bond is always sigma. Double, 1 sigma, 1 pi. Triple, 1 sigma, 2 pi. Dan susunan ni you all follow je yang macam madam buat ni. Sebab nanti you akan nampak kenapa sigma duduk bawah, pi duduk atas tu. Okay? Alright. So let's see more example. Kita ada bond antara hidrogen dengan klorin pula. So kita sekarang nak tengoklah dia ada satu single bond. So kita dah tahu tadi it's going to be a sigma bond kan? Sebab dia single bond. Jadi kita tahu this single bond datang elektron dia hasil daripada perkongsian 1 elektron daripada hidrogen, 1 elektron daripada klorin. Jadi yes, kita dah tahu dah hidrogen 1s1. How about klorin? Apa dia punya valence elektron? Tak ingat dah. Kena tengok period berapa, blok mana, grup apa. Blok P, group 17. Group 17, period 3. 3s, 3p. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So maknanya dalam kes ni, elektron mana ni? Ini adalah elektron ni lah kan? Yang mana satu lagi elektron yang daripada klorin ni adalah yang ni lah. Sebab yang boleh berpasangan untuk form bonds ni adalah elektron yang single sahaja. Yang dah berpasangan, no, tak boleh. It must be single and available. Barulah dia boleh form bonds. Maknanya hidrogen kena ada single elektron, klorin pun kena ada single elektron. Barulah mereka boleh mencipta ikatan. Faham? Okay. Jadi maknanya dalam kes ni is between orbital S dan juga orbital P. So bila kita nak draw dia punya orbital overlapping, maksudnya hidrogen kita akan lukis dalam bentuk S lah. Sebab dia daripada S orbital ni. Jadi this is orbital 1S. Yang mana ada berapa single elektron? 1. Okay. Klorin pula. Klorin nampak tak orbital dia apa? Orbital dia P. Jadi P mesti bentuk macam dumbbell tu kan. And as I said tadi, kalau orbital P memang sebab kita ada 3 jenis PX, PY, PZ, we always start with orbital P yang mendata ni. So kalau ikutkan bentuk dumbbell ni bersambung kan, tapi sebab kita nak label klorin, so kita tulis klorin kat tengah, so dia akan jadi bentuk macam ni lah. Dia sebenarnya bersambung macam ni je, tapi kita nak label tu kita letak kat tengah. So this is a 3p orbital. And then dia ada berapa single elektron? 1. So hasil perkongsian mereka ni, hasil daripada orbital overlapping mereka ni, it will give us a sigma bond. Jadi betul lah, single bond kat sini adalah a sigma bond. Okay, semua? So dia head to head madam? Yes, it is a head to head. Sebab tu tadi masa madam introduce, ini adalah yang ni.
Orbital S dengan orbital P yang mendata ni. Okay, and untuk orbital overlapping, we always start with PX dulu Okay, seterusnya, this number 3. Dia nak tunjuk pula macam mana oxygen gas. So this is also a simple molecule lah sebab dia ada this is a duatomic molecule yang ada 2 atom saja. Okay, jadi kalau you all lukis dia punya Lewis structure, inilah dia punya rupa bentuk Lewis structure. So daripada Lewis structure ni kita dah boleh predict it's going to be 1 sigma and also 1 pi. So macam mana boleh terbentuk 1 sigma 1 pi ni? Then you have to look at what is the valence electron for oxygen. Tengoklah macam biasa, period berapa, blok apa. I'm waiting. To S2P Yes, to S to P. Kenapa Meda tanya korang? Sebab Meda nak make sure you all semua tahu ni. Yang dalam topik ni kita cuma fokus pada valence electron saja. So skill dia macam yang kita belajar dalam topik atomic structure lah. You all kena tahu period mana, blok mana, group number mana. Jadi oksigen group mana? Group 16. Yes, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. So nampak tak? Dalam oksigen ada 2 single elektron. Jadi maknanya betul lah dia boleh membentuk pelbagai jenis ikatan sebab dia memang ada 2 single elektron. Jadi sekarang kita nak lukis dia punya orbital overlapping. So oksigen, elektron single dia katalah kita ambil yang ni dulu. Mana-mana pun boleh tapi kita anggap kita ambil yang tu. Yang mana of course dia berada dalam orbital P kan. So orbital P is a dumbbell shape, bukan bulat lagi. Jadi kalau dumbbell kita memang mulakan dengan yang mendata dulu. Mendata dulu, so label dia sebagai 2P, this is 2P. And ada berapa elektron? 1. Okay. So of course oksigen yang lagi 1. Sekarang ni kita tengah lukis oksigen yang ni. So oksigen yang lagi 1 pun sama sebab they are identical. Jadi oksigen yang kedua pun sama. It's a dumbbell shape orbital. You are going to label 2P. Cuma syaratnya kita tahulah elektron daripada oksigen kedua mestilah different spin. Okay. So sebenarnya yang kita tengah lukis ni yang ni. Oksigen yang ni bagi 1 single elektron, oksigen yang ni bagi 1 single elektron. So hasil daripada overlapping head to head dia tu dia akan membentuk sigma bond. Sigma bond yang bawah ni lah. Okay. Boleh faham? Boleh. Faham, madam. Okay. So sekarang kita nak lukis pula elektron yang lagi 1. So disebabkan oleh paksi X kita dah ambil dah, kita dah gunakan untuk pertindihan sigma tadi. Makanya sekarang paksi yang seterusnya adalah paksi Y. So ini pun 2P with 1 elektron. Ini pun sama, dia akan follow saja 2P. So this is 2P. Kena label every single loop ni. Tapi yang kat sini mesti arrow down. Kalau belah sana arrow down, kat sini mesti arrow up. Okay. Jadi cara dia bertindih kat sini memang quite impossible lah untuk kita tunjuk. Untuk kita lukis. Tak boleh nak tunjuk. So cara kita adalah kita akan draw a line showing that yang atas tu bertindih dengan atas, yang bawah ni bertindih dengan bawah. Jadi pertindihan dia adalah side by side, CC. Jadi dia akan membentuk apa? Membentuk pi bond. Jadi you all label sekali walaupun kita buat 2 line tapi you all ikut je Lewis structure kita. Nampak pi kita duduk atas so you all label je sekali kat atas. Pi. So this is pi. Okay, got it? Oh ni kalau double bond lah, madam. Yes, ini kalau dia double bond. Double bond is always consist of 1 sigma dan 1 pi. So macam mana dia boleh membentuk 1 pi ni? Inilah cerita dia. Sebab dia ada lebih daripada 1 single elektron. Okay, madam. Dan lain-lain masih okay? Kalau triple bond, madam. Kalau? Triple bond. Okay, sekarang nak tunjuk triple bond. Okay, triple bond N2. N2, so kalau kita lukis Lewis structure dia macam ni. So daripada sifir yang dia cakap tadi kita tahulah triple bond is consist of 1 sigma and 2 pi's. Okay, jadi macam mana kita nak tunjukkan overlapping ketiga-tiga ni. Dan sama macam tadi kita kena tahu nitrogen ni duduk period mana, blok mana. So apa? 2S, 2P. So dia adalah berada dalam group 15 kan. So 1, 2, 3, 4, 5.
So nampak dia ada berapa single electron? Ada 3 single electrons. So maknanya nitrogen is capable of forming triple bond sebab dia ada 3 single electron. And we know that this single electron ni, 1 sini, 2 sini, 3 sini. So nitrogen yang lagi kedua pun 1, 2, 3. So to draw the orbital overlapping, then kita nampak single electron dia berada dalam orbital P kan. Jadi mendata dulu. So this is 2p, 1. So nitrogen yang kedua pun samalah, dia akan follow benda yang sama. So arrow down, this is 2p. Jadi katalah kita dah lukis yang ni. So elektron yang kedua akan menegak kat sini. So this is also 2p. 2p, arrow up, ini automatically arrow down. Okay, boleh? Boleh madam? And then Menyiring. yang ketiga yang ni. Dia mengiring ni lah. Paksi yang mengiring. 2p, arrow up. Ini yang akan jadi 2p, arrow down. So cara dia bertindih adalah sama macam tadi. Ini dia dah bentuk sigma bond. Ini dah sigma. Sigma ni. Sini sigma. So bila soalan suruh lukis, memang you all kena label sigma dia kat mana, pi dia kat mana. So sigma ni sigma yang tengah ni. Sigma yang tengah So pi datang daripada ini yang tegak dengan tegak. So you akan label sekali pi. So we are referring to pi yang atas ni. So yang bawah tu pula datang daripada, yang ni kena hati-hati. Even dalam soalan nanti pun ramai student bila dia dah lukis banyak-banyak kelopak bunga ni, dia dah confused dah. Yang mana overlap dengan yang mana. So sifir dia tegak dengan tegak, sengit dengan sengit lah. So maknanya loop yang atas ni akan overlap dengan ni. Yang bawah ni akan overlap dengan ni. So dia akan membentuk sebab dia also side by side. So dia adalah also a pi bond. So kita lukis a pi bond yang kat bawah tu. Okay, boleh? Any question? Madam. Yang apa tu? Yang P yang menyiring tu memang ke kanan tak boleh ke kiri Boleh. Tapi dengan syarat dia kalau you nak buat ke kiri kan. Jadi nitrogen ke kiri macam ni lah kan. So yang ni pun sama. You kena buat macam ni juga. Bagi parallel. Okay? Dia boleh je. Alright. So ini adalah the basic of orbital. Do you have any other question? Madam, Yes. yang untuk Y punya axis tu, yang warna pink, dia memang boleh letak elektron kat, tak boleh letak dua-dua belah yang atas dengan bawah. Okay. You boleh pilih sebenarnya nak letak atas atau bawah. Tapi tak boleh letak dua-dua macam ni. Sebab kalau you letak dua-dua macam ni, it seems like macam orbital 2p ni ada 2 elektron. Faham? Sedangkan dia ada 1 je. So, dia boleh kalau you on tak nak letak atas, letak je lah bawah. Tapi belah sana pun kena letak bawah jugalah. Macam tu. Okay. Alright, madam. Menjawab soalan tak? Faham. Okay. Tapi tak boleh letak 2 dalam maksudnya dua-dua loop ni tak boleh letak 2 elektron sebab itu membawa maksud dia ada 2 elektron sedangkan dia memang ada 1 je dalam bilik ni. Kan ini kan PX, PY, PZ kan. Jadi kalau you letak 2 elektron maknanya dia macam ada 2 elektron. Tapi nak letak atas bawah tu okey je. Mana-mana pun boleh. Okay. Alright. So insyaAllah dah nak habis. Tapi esok lah kita akan buat latihan So ini. Yang ni pula. Apa benda pula yang ni? So hybridization. Madam nak introduce dia punya main concept. Lepas tu you all boleh tengok video dulu nanti. Nanti Madam highlight balik kat WhatsApp group video mana. Tengok dulu sebab banyak contoh yang Madam discuss dalam pre-recorded video tu. Tengok dulu nanti besok kita buat latihan So hybridization. Apa pula? Tadi cerita pasal pertindihan. Sekarang hybridization. So what is hybridization? Is a process of mixing orbital to form new orbital. Dah kenapa pula dia nak form new orbital? Sebab dalam topik atomic structure kita belajar S, P, D dan F. Ada 4 jenis orbital kan? Nampaknya mereka ni sebenarnya boleh form bilik baru. So konsep dia macam ni contoh kalau kita tengok beryllium. Madam ambil contoh beryllium dulu Beryllium.
You still can see my screen ke? Yes, madam. Boleh? Yes, Boleh. Okay. Boleh, boleh. Okay, tengok beryllium chloride. Contoh dalam beryllium chloride. Yang mana kita tahu beryllium chloride ni kalau dia nak form bonds, beryllium kena ada satu single elektron kat sini, single elektron kat sini. Barulah dia boleh form bonds dengan klorin kan? Kita tahu kan? Itu syarat dia. Nak form bonds, elektron tu mesti single. Tak boleh yang dah ada pasangan. Dia mesti single, not pair electron. Tapi kalau kita tengok elektron configuration untuk beryllium, valence elektron dia, tengok beryllium duduk period 2 block S, group berapa? Group 2A kan? Maknanya dia ada 2 valence elektron macam ni. So cuba korang tengok dia punya valence elektron. Layak ke dia nak membentuk bond dengan klorin? Agak-agak. Tak. Kenapa? Sebab dia elektron dia tempat sama. Elektron dia tadi Meda cakap untuk form bonds ni ikatan antara beryllium dengan klorin ni, elektron yang perlu disediakan oleh beryllium mesti single elektron kan? Dalam orbital dia sekarang, orbital asal dia ni, elektron itu single ke pair? Pair. Ya, elektron dia dah berpasangan, dah penuh kuota dia, tak boleh dah dia nak kongsi elektron daripada klorin dah, tak boleh sebab elektron dia dah paired. Jadi sekarang boleh dia nak ikat dengan klorin dengan syarat dia kena putuskan dengan ikatan dia dengan elektron asal ni. Konsep dia macam tu. Beryllium sekarang dia dah ada pasangan elektron dia. Kalau dia nak bentuk hubungan baru dengan klorin, dia kena break the bond, break the forces between two electrons. So itulah yang penyebabnya kenapa orbital kena undergoes hybridization. Jadi apa hybridization tadi? Is a mixing of orbital. Dia kena mix up dia punya orbital untuk besarkan bilik dia sebab dia nak terima. Okay, so konsep dia selalu Meda cakap kat student, hybridization process ni konsep dia macam beryllium ataupun mana-mana central atom tu adalah tuan rumah. Dia tuan rumah. Terminal atom yang kat luar tu adalah tetamu. Dia nak terima tetamu dalam keadaan asal dia tak mampu sebenarnya sebab dia contohnya macam beryllium tadi, dia tak ada single elektron, so dia dah tak boleh. Maknanya kita boleh kata konsep dia rumah dia kecil, bilik dia kecil, so dia tak boleh nak menerima klorin as a tetamu anymore. So apa yang kena buat adalah sebab beryllium dan mana-mana central atom ni biasanya mereka adalah tuan rumah yang kaya, apa yang dia boleh buat adalah dia boleh renovate rumah dia. Dia renovate demi tetamu yang nak datang tu, dia renovate bilik dia. Macam mana dia renovate? Dia besarkan. Okay, dia besarkan. Macam mana dia besarkan? Dia campurkan beberapa jenis orbital untuk membentuk orbital baru. So orbital baru tu kita panggil sebagai hybrid orbital. Okay, dapat ke bayangan sikit? Dapat sikit lah. Sikit sikit. At least sikit lah, 5%, 10%. Boleh? Ada soalan tak? Cuba dalam- Madam buat cuba Madam buat soalan Madam. Okay. Example besok tapi Meda nak cerita pasal hybrid orbital dulu So sekarang kita tahulah ketidakupayaan beryllium tadi nak form bonds with chlorine, makanya dia kena hybridizekan orbital dia. Okay. Betul. Yes, Fikri. Oh, betul. Okay. So kita tengok apa konsep hybridization tu adalah dia akan mix up different orbital. So contoh pertama adalah mungkin central atom tu dia akan gabungkan satu orbital S dengan satu orbital P. Gabungan dia satu S satu P, meaning to say molekul mana yang akan buat this kind of hybridization adalah molekul yang ada dua elektron domain. Nampak? Hybridization ni pun saling berkait rapat dengan number of electron domain. Berkait rapat. Jadi maknanya kat sini, kalau molekul kita tu adalah dua elektron domain, macam contohnya beryllium chloride tadi, satu domain, dua domain. So dia under kategori ni tau, kategori yang pertama. So which means that beryllium ni, dia akan hybridizekan orbital dia supaya nanti dia membentuk orbital baru yang mana namanya adalah sp. Nama dia very straightforward. Kalau kita gabungkan satu S dengan P, then nama dia adalah sp. Bentuk dia macam mana? Sebab dia kan dah gabungan S dengan P. So dia bukan lagi S, bukan lagi P bentuk dia. Yang mana bentuk orbital baru ni dia akan follow geometri kita. Yang mana kalau kita tahu dua elektron domain,
shape adalah linear kan. Jadi orbital baru kita ni macam ni rupa bentuk dia. Nampak macam P kan? Nampak macam dumbbell yang P tu, tetapi this is not P but this is SP. Kenapa rupa dia macam ni? Sebab tadi dia 2 elektron domain. Dia akan follow the shape of linear. Okay. Jadi kalau dia ikut shape ni, maknanya kita akan ada 5 orbital baru. 5 hybrid orbital yang you all kena tahu. Jadi orbital kedua. Orbital baru yang kedua adalah kita ada gabungan antara S. S kan memang ada satu je, satu kotak je kan. So kita boleh cuma combine satu. P pula ada 3 kotak. So you all bayangkan macam ni lah. Okay. Kita ada sini S, sini P. So bila dia nak besarkan bilik, kalau tadi dia pecahkan dinding, so dia gabungkan antara satu S dan satu P kan. Sekarang dia nak besarkan lagi bilik dia. So bila dia nak besarkan lagi bilik dia, so kita tahu S ada 1, P ada 3 kan. So dia nak lagi besar, so dia gabungkan ini dan ini. Maknanya 1 S dengan 2 P. Jadi molekul mana yang boleh buat SP campur P ni adalah molekul yang datang dengan 3 elektron domain. Okay. So bila 3 elektron domain, nama orbital baru dia, nama hybrid orbital dia, memang terms dia kita tak guna new orbital, tapi terms dia kita panggil sebagai hybrid orbital. But it is understood lah, we are referring to new orbital. Jadi dia adalah SP2. Nama dia straightforward 2 tu memang superscript number. Okay. SP kuasa 2 macam tu. So bila dia 3 elektron domain, makanya rupa bentuk orbital baru kita ni adalah dalam bentuk trigonal planar. Ikut susunannya memang bentuk dia macam ni. Okay. Alright. So bila molekul kita ada 4 domain pula. Bila 4 domain ni maknanya central atom kita tu nak terima tetamu yang lebih ramai. Bila dia nak terima tetamu lebih ramai, maknanya dari kotak tadi yang ada 3 tadi, tadi asalnya 1, 2, 3 je. So sekarang dia kena pecahkan lagi 1, gabungkan lagi 1, so dia akan jadi SP3. Boleh bayangkan tak? Ini dengan kata mudah dia lah, proses hybridization tu. Maknanya kita renovate, pecahkan dinding, gabungkan keempat-empat orbital menjadi satu bilik yang sama. Dia dah jadi satu bilik yang sama, yang lebih besar, yang mana nama dia sekarang kita label dia sebagai SP3. Okay? So bila SP3, dia akan follow, shape dia adalah following the tetrahedral shape. Maka inilah rupa bentuk SP3. Okay? Boleh? Boleh. Boleh lah. Boleh lah ini nantilah insyaAllah besok mungkin you akan lebih faham lah. Okay, so tengok dekat orbital, hybrid orbital yang keempat, perlukan bilik yang lagi besar. Tak cukup dengan 3 P dan 1 S. Dan sekarang kalau molekul tu ada 5 electron domain. So konsep dia kita tahu kan, central atom yang ada 5 electron domains, biasanya mereka ni adalah molekul-molekul yang more than octet. More than octet ni adalah molekul-molekul yang datang daripada grup yang belah kanan tu, yang ada lebih daripada 4 valence elektron kan. Jadi maknanya mereka ni boleh terima tetamu yang banyak. Jadi terminal atom yang banyak boleh attach to the central atom. So that's why they need to have a bigger hybrid orbital. Jadi sebab tu dia kena gabungkan 1S, 3P dan 1D. Maka sebab 5 kan altogether nama dia SP3D. Then shape dia akan follow trigonal bipyramidal. Okay, and then last but not least, ini yang paling besar yang dia boleh buat adalah gabungan 1S, 3P dan 2D, yang mana ini adalah untuk central atom yang datang daripada molekul with 6 electron domain. Jadi 6 electron domain, makanya kita punya hybrid orbital adalah SP3D2 yang following the shape of octahedral. Okay, so as a practice lah sebelum kita habiskan kita punya live class hari ni. Sekejap sebab nanti you all tengok balik video untuk the example. No, not this one. Medium ni. Okay. Tengok soalan workbook. Okay. Okay, tengok yang ni. Padam balik. Okay, so if you look at this question, tengok balik. Soalan A ni, dia adalah xenon Cl4. Hari tu kita dah kira dah number of domain dia 6. Xenon ada 4 bonding pair dengan 2 lone pair. So altogether number of domain dia 6. Jadi maknanya dia punya type of hybrid for central atom for xenon dalam kes ni adalah apa? Kalau 6 tadi.
gabung 1s dengan sp3d2 kan? betul. Betul lah tu. Okay. Betul lah? Kalau Ui. 6 elektron domain, 6 kan? Ya, betul. Betul lah tu. Jadi maknanya gabungan antara 1s, 3p, 4, 2d, 6. Jadi jawapan dia adalah sp3d2. Okay. Oh. Alright. Dia Jadi sebab kira P tu madam. cuba tengok Yang P. bonding-bonding tu. Apa dia? Dia sebab Aha. kira yang bonding-bonding Ya. tu keliling tu. Ya. Betul. Oh. Itulah namanya elektron domain. Okay, faham? Jadi tengok pula B. Dia besar kan? Besar kan? Petang-petang 5.5 mungkin nak kena besar kan? Berapa domain dia? Dah ada dah bawah tu tapi dia ada 5 bonding pair campur dengan 1 lone pair. Maknanya total dia 6. 6. Jadi maknanya type of hybrid orbital dia? sp3d2. Ya, samalah yang tadi. Tak kiralah molekul tu ada berapa bonding pair, ada berapa lone pair pun, dengan syarat total number of domain dia adalah 6, makanya type of hybrid orbital dia adalah sp3d2. Jadi kebetulan contoh soalan nombor 8 ni kebanyakannya 6 domain. D pun 6, so sp3d2. E pun 6 juga, hari tu kita dah buat, it is also sp3d2. Jadi C ni apa agak-agaknya? What is the hybrid orbital? sp3d. Okay, so nampak domain dia ada 5 kan? 4 bonding campur 1 lone pair. So altogether 5 jadi sp3d. Okay. Okay madam. Boleh ke? Jadi bonus question untuk korang. Apa yang Madam nak tanya? Ni. C double bond O. What is the hybrid orbital? Predicted hybrid orbital for this carbon? Cepat. SP2 ke? Okay. So berapa domain dia? 3 kan? 1, 2, 3. 3. 3 domain dia. Jadi bila 3, makanya betul lah jawapan dia adalah sp2. Senang je kan sebenarnya? Senang. Okay. Alright. Itu sahaja dulu untuk hari ni. So malam-malam ni ke, esok ke, during lunch hour ke, you all the free time, tolong tengok dulu video yang contoh-contoh untuk hybridization. Esok kita buat more exercise in the class. Dan juga besok Madam nak habiskan tutorial tutorial 6. Madam nak habiskan besok Okay. Itu sahaja dulu untuk hari ni. Do you have any other question before we end the class? No, madam. No for me. Okay. So let's close our class with tasbih kafarah in surah Al-A'raf.